Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada anda yang sedang menonton Facebook Live di Facebook Najib Asadok sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, malam ini kita buat secara special bersama dengan sahabat saya pada hari ini, iaitu Encik Daniel. Yang berada di sebelah kanan saya ini adalah Encik Daniel. Bukan Acong, bukan Wong Afu pun bukan. Okey, tapi Encik Daniel. Okey. So, pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, okey, lain daripada yang lain, dengan caption kita pun adalah satu yang sangat misteri, iaitu tentang hantu dalam bisnes, jadi hantu atau naik hantu. Kan? Apa komen Encik Daniel untuk kita punya sesi malam ni? Patut ke kita teruskan? Kita patut teruskan. Sebabnya kita nak tahu adakah ada hantu dalam bisnes kita ni. Misteri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, okey, hantu dalam bisnes. Yelah, mana taknya hantu dalam bisnes? Orang baru tengok posting dah lari. Kan? Biasa orang nampak hantu ni lari, tak ada dia datang peluk. Belum lagi lah saya dengar ada kisah macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa hantu dia terus peluk. Itu kalau ada memang saya salute lah. Tabik spring orang kata. Okey? Tapi kalau hantu dalam bisnes ni adalah bila pelanggan je nampak, pop, pelanggan pun cabut lari. Siapa yang hantu sebenarnya? Okey, so sesi malam ni kita nak santai-santai. Di samping kita menyampaikan pesanan-pesanan, di samping kita mengingatkan anda dalam keadaan bisnes sekarang ini. Okey, malam ini sangat special. Setiap hari Khamis jam 9.30 malam. Okey, itu adalah yang sangat special, tuan-tuan dan puan-puan, untuk anda. Sesi yang lain daripada yang lain, sesi santai. Kalau minggu lepas kita bercerita tentang kenapa saya beli keyboard, tapi minggu ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita cerita tentang misteri. Tak ada sound effect ke? Lagi sekali, kita cerita tentang misteri. Ada. Okay. Alright. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda dah bersedia untuk sesi pada malam ini, sila tag rakan subahat anda dalam perniagaan. Terima kasih yang dah share. Terima kasih Wati Suzy. Sakit tekak aku buat suara macam ni. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, tag rakan anda, jangan jemu untuk tag. Okay, kerana malam ini walaupun santai-santai, ada banyak cerita yang kami nak kongsikan kepada anda. Ada banyak cerita yang kami nak berikan kepada anda. Ada banyak input yang kami nak berikan anda untuk masyarakat sejagat kita. Ya, dan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, okay, ini bukan rancangan misteri jam 12. Tapi ini adalah anda sedang menonton secara live di Facebook Najib Asadok. Teruskan tag, teruskan like, teruskan share sesi live kita pada malam ini untuk kita sama-sama menyaksikan, kita dengarkan apakah kisah-kisah bisnes hantu dalam perniagaan. Macam saya cakap, orang lari tengok anda sebab yalah, hantu dalam bisnes rupanya. Kan, copywriting ke laut. Saya percaya you all dalam ni agent. Tuan Daniel, yang dalam ni ada yang agent. Mungkin ada Tuan Daniel rakan-rakan yang berniaga kat luar sana. Ya, ada je rakan-rakan saya yang berniaga, yang pernah berniaga, yang jual-jual tepi jalan pun. Dia pun takut juga bisnes dia, takut ada hantu, sebab tu pelanggan tak datang. Takut hantu pelanggan tak datang. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan takut hantu pelanggan tak datang. Tapi kalau online, tengok copywriting, orang pun tak nak datang. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu, okay, macam sekarang ini, okey, apa pun saya nak ucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia sebab kita dah boleh rentas negeri nanti, bukan sekarang. Okey, so you all okay? Malam Jumaat perkongsian mengerikan, ya. Daripada mak, siapa nama mak dia ni? Bukan, nama mak dia apa? Mak P. Ya Allah, aku tak nampak nama tu, Mak P kau apa tu? Apa kau bodoh jangan nama kau tu, susah benar. Susah bodoh nama dia. Okey. Terima kasih kepada anda yang tag rakan anda, tag, teruskan tekan like. Sebab kita nak pastikan malam ini malam yang hangat, malam Jumaat yang hangat, malam Kliwon. Ya, untuk kita sama-sama dengarkan kisah yang berlaku dalam perniagaan. Okey? Dan di samping itu kami akan berikan anda
Okey, beberapa tips, beberapa hadiah di akhir sesi live ini. Pastikan anda teruskan bersama dengan kami. Siapa yang dah ready untuk sesi pada malam ini, komen. Aku tak tahu nak suruh komen apa. Komen ready. Komen ready. Cepat, komen. Komen ready dekat ruangan chat. Ruangan komen. Aku ingat Zoom punya habit lah. Okey. Cepat tuan-tuan dan puan-puan. Komen ready. Cepat. Cepat komen ready. Tekak saya dah gatal dah ni buat suara macam ni. Come on. Okey. Alright. So, okey, kita nak buat lain daripada yang lain pada malam ini. Kita ada tetamu khas bersama dengan kita pada malam ini. Salah seorang yang kami kenal, salah seorang sahabat daripada kami yang kami jumputkan khas pada malam ini untuk kongsikan beberapa kisah seram sewaktu bisnes. Kalau anda ingin berkenalan dengan wakil daripada kami ingin mempersilakan. Dia lebih kurang Tok Adi, tapi lebih dekat sikit, color je berbeza. Alhamdulillah. Cuma dia tak buat cangkul je. Ya, tuan. Hidup anda diselubungi misteri. Okey, so kalau anda dah ready, jom saya mempersilakan Cik Bayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Encik Rashid dan juga Encik Dedia lah malam ni. So saya berpeluang berada di dalam page Tuan Najat Sadok. So hari ni saya nak kongsikan satu pengalaman yang pernah saya alami sendiri sewaktu saya belajar dekat UiTM. UiTM, tuan-tuan dan puan-puan, siapa di sini yang belajar di UiTM, tolong tag mereka di UiTM. Lagi-lagi yang berniaga di UiTM. Kenapa aku suara macam ni? Suara dia macho semacam je. Kenapa aku buat suara je dia? Okey. Okey. Alright, belakang saya apa? Oh my eye. Oh mak. Oh, aku ingat isteri aku tadi. Saya takut isteri saya cari di sini. Okey. Okey. Itu pun menakutkan juga. Okay. Selain dapat miss call, isteri pun menakutkan. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, tolong tag rakan anda sebab sahabat kami ingin ceritakan kisah perniagaan yang penuh dengan misteri di mana? UiTM. UiTM. Tag rakan anda. Silakan. Tok Bayu kita. Tok Bayu. Hashtag tuan-tuan dan puan-puan. Hashtag Tok Bayu in the house. Silakan. Okay, kejadian ni dia berlaku sekitar tahun 2014 kalau tak silap saya. So jadi yelah sebagai seorang student dekat UiTM ni nak dapat beasiswa ni bukan satu benda yang mudah. So jadinya orang kata banyaklah yang kita kena hadapi, antaranya macam satu, kadang kita dah fikir macam esok nak makan apa, duit tu cukup ke tidak. And then kadang fikir besok, dengan kadang mak telefon sakit apa kan. So jadi memang kita berjauhan. Sebab saya waktu tu saya kena daripada UiTM Segamat, kemudian saya dipindahkan ke UiTM Jengka Pahang. Saya ambil business management. Business management. So jadi waktu tu saya cuma dapat tajaan di bawah PTPTN dan waktu tu diberi 2,000 sahaja untuk saya survive selama 6 bulan. 6 bulan. So jadi dan waktu tu saya dah masuk semester yang kedua, di mana saya orang kata kalau budak-budak UiTM tahulah kan, sem 1 seronok lah duduk dalam. Biasalah tu kan. So bila dah sem 2 tu dia siap-siap lah angkat barang apa semua, kena pindah. So jadi waktu tu sem 2 saya orang kata rezeki lah duduk dalam. So jadi nak tak nak saya terpaksa ikat perut. So jadi saya hanya makan satu hari satu kali. So malam tu saya akan pergi dom ke dom, dom lelaki lah. Saya akan ketuk setiap pintu dan saya akan tanya, ada baju nak cuci tak? Satu baldi kita ambil RM4. Ambil upah yes. Ini memang saya memang ambil upah. Ini kisah perniagaan Cik Bayu ketika zaman UiTM dulu. Betul. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton kita pada malam ini, malam Kliwon, malam Jumaat. Ya, kita bersama dengan Tok Bayu kita pada malam ini. Baru dapat nama tadi, Tok Bayu. Okey, itu kisah perniagaan beliau pada awalnya
Okay, cuci baju orang untuk survive dalam hidupnya ketika belajar dulu. Ada yang serupa, ada yang senasib. Tag rakan anda yang belajar di UiTM, atau mereka yang sedang belajar, atau mereka yang sedang survive dalam perniagaan. Silakan sambung Tok Bayu kita. So jadinya saya punya masa study pun tak banyak. Jadi saya akan ketuk, kadang satu malam tu paling banyak pun saya boleh dapat dalam RM30, RM30, RM40 macam tu. Itulah yang saya akan gunakan duit tu untuk assignment, untuk makan. And then ada satu masa tu ada satu baju student senior saya, dia bahagian satu baju cuci berapa ringgit? kita ambil satu baldi RM4. Satu baldi so RM4. kadang-kadang Besar mana? dia baldi yang kita guna dekat bilik air tu kan. Warna apa? Warna-warni. Warna-warni. Kalau lebih ada diskaun lagi tak? Itu tak ada. Kadang-kadang satu baldi tu kadang adalah yang mendengki kan, sampai dia padat-padat kan, nak tak nak kita nak cek rezeki kan. So jumpa kat Masya tu. kita buat je lah. Okey, silakan. So jadinya ada satu budak bahagian kos sains pertanian. So baju tu dia kena tanah. So jadi cuci-cuci tak boleh hilang. So jadi waktu tu supposedly saya habis cuci jam 2 pagi dan sidai semua jam pukul 3 pagi. Tapi waktu tu saya ambil masa pukul 2.30 baru habis cuci. Baju dia satu lai saja. So jadi dekat siapa yang pernah duduk dekat UiTM Jengka ni, dia ada satu lapang padang untuk sidai baju. Memang khas untuk baju je kan. Kalau baju hilang tu memang kat situlah jadinya. So sidai waktu tu saya pikul 8 baldi. Banyak. 8 baldi, boleh pikul 8 baldi. Ulang 8 alik baldi. ke ataupun satu trip? Satu trip sekali Wow, 8. Empat-empat. Sekali 4. Ui, sekali. Angkat sikit tangan bicep. Patutlah. Okey, alright. Silakan Tok Bayu. So jadinya waktu tu yang ada ruang untuk sidai ni adalah betul-betul dekat kawasan tengah padang tu. So jadi dia agak jauh sikit lah dengan koridor. And then waktu tu saya punya penginapan tu dekat lobi bawah. So dekat je lah, senang. So jadi waktu tengah sidai tu dalam jam 2 lebih dan pukul 3 macam tu, saya dengar orang panggil dia macam sweet macam hui. Dia buat marketing lah tu. Macam tu, sweet gitu. Panggil. Lepas tu ingatkan budak-budak ni suka sakai. Biasalah budak lelaki kan. Memang. So jadi macam biarlah, kita pun biarkan lah. And then dekat situ tu kalau siapa yang pernah pergi kat bawah tu, dia macam ada tiang bangunan tu, bawah tu. Tiang hujung sekali saya nampak ada budak dia main orang kata main dekat tiang tu, dia main sergah macam gini tau. Macam main dalam panjang. Yes. Dia main sergah-sergah senyum tau. Boleh kita pun tamatkan awal. Kita pun cakap tak apalah kot, budak-budak ni agaknya nak mendengki kan. So jadi kita pun okey lah, tak ada masalah lah benda ni. And then bila yang bestnya, dia daripada satu tiang tu dia pergi ke satu tiang tanpa kita sedar. Tiba-tiba pindah-pindah So jadi sampai dekat tiang yang ketiga tu, saya rasa dah lain macam. Sebab dia punya segar tu bukan segar macam dia tanya, "Oi, buat apa?" Tak, dia segar, dia senyum. And then baru saya nampak dengan mata saya, yang saya nampak dekat situ tu, yang sergah tu bukan orang. Yang baru kenal lah. Dia macam ikut 4 kunci pemasaran. Dia segar kali pertama orang tak kenal dia. Tapi dia segar kali kedua, ketiga, keempat, dah makin dekat makin kenal pula. Tapi dia tak boleh percaya. Dia tak boleh suka. Itu marketing kan. Hantu pun buat marketing. Apa lagi kalau orang berniaga ni tak buat tak buat marketing. Lagi hantu dia orang ni. Hantu betul. Sambung Tok Bayu hantu tu. So jadinya saya nak tak nak saya kena siapkan jugalah sidai baju, sebab besok pun diorang nak pakai baju tu. Jadi pada tiang yang keempat tu baru saya perasan yang jenguk saya sidai baju waktu tu pukul 3 lebih pagi tu bukan manusia, dan dianya adalah istilah saya panggil acong. Acong? Baru sebut tadi. Dia ada branding juga hantu ni. Kita tak bagi betul. Acong.
Acong. Acong tadi rasa macam baru namakan Daniel sebagai Acong. Ya Acong. Okey, agak boleh balik tidur Okey, lepas tu So jadinya yang kita nampak ni dia ni orang kata istilah Melayunya ni mayat hidup ataupun pocong. kau janganlah sebut nama dia. Kau dah bagi nama gelaran, guna je lah nama gelaran. Acong tinggal sen okey sebab yang saya nampak ni dia bukan macam saya ni. Tak. Muka dia hitam. And then gigi nampak gigi, and then mata gigi putih lah. Gigi, mata nampak mata. Mata dia macam samar-samar kuning macam tu. Nampak sampai begitu detail Tok Bayu kita boleh ingat. So itulah okay, lepas tu Tok Bayu nanti kita kupas lagi. Jadi bila dia sampai ke tiang kelima, and then tiang kelima tu masuk ke tiang keenam adalah pintu saya masuk dom, pintu utama. So jadi saya cakap kalau dia masuk dia keluar dekat pintu tiang keenam tu, jadi saya tak boleh nak masuk dom. Siapa dah buat kira macam dia blocking saya masuk. So nak tak nak kena lagi juga. saya tinggalkan barang tu semua dengan baldi-baldi tu, rasa ada 2 lagi baldi kot, saya tak sidai. Saya lari masuk dekat dalam dom tu. Lepas tu orang kata lari lah macam lipas, berterabur dengan slipper terbang apa. Lepas tu budak-budak ni yang tengah tidur kat lantai ni semua bangun kan. Dia orang tanya, cakap waktu tu nama saya dia orang panggil Dadu. Dadu dia ada istilah dia. So jadi dia tanya dia, Du, kau kenapa lari Du? Lepas tu cakap, ni dekat depan tu ada yang teman. Lepas tu budak-budak yang waktu tu saya berkawan dengan terkejut kau ajar kau bagi sound effect. Teruskan. Saya pun terkejut so, sebab dia tak mencarut. Okey, teruskan. So jadinya budak-budak ni pun yang saya berkawan dulu dengan budak Kelantan. And then dia ambilkan saya air botol, and then dia baca doa-doa tu, and then dia bagi minum. Besoknya saya demam dekat 3 hari lebih macam tu. Lepas tu start tu saya dah tak buat bisnes dobi tengah malam. Dah tak berani dah. Buat dobi tengah siang pula saya pun dah tak buat. Sekarang yang siang saya cuma ni je, tanya diorang kalau diorang nak photo state ke apa kan, saya akan pergi bilik ke bilik. Itu pun belah siang lah, malam memang tak buat lah. Dah tak berani dah. Okey, tu dia kisah daripada Tok Bayu kita pada malam ni. Tapi kalau korang nak tengok, kita kaitkanlah dengan marketing Cik Daniel. Benda tu dia keluar masuk meremang pula macam tersebut. Dia main acah-acah. Mula-mula Tok Bayu kita tak kenal. Kan? Samalah macam kita punya marketing. Betul. Kan? Tapi masalahnya apa yang benda betul lah. Benda betul dalam cerita ni pun ada benda betul juga, kita kena ikut. Dia konsisten keluar masuk cak. Siapalah buat tiang tu betul. Dia macam nak bagi nampak apa kita nampak dia selalu. Nampak tak? Dia pun buat marketing. Sampailah Tok Bayu kita boleh nampak Acong. Macam tu kan. So nampak tak? Dia keluar masuk nak bagi. So Tok Bayu kita ni kenal. Nampak kan apa bondoi tu kan. Sampai nampak sesubuh semua tu. Bila dah banyak kali barulah orang kenal. Tak adalah. Maksudnya kalau diorang yang tak buat marketing ni, hantu diorang ni. Sebab itulah pelanggan lari. Korang tak buat marketing kan. Cerita Tok Bayu tadi pun benda tu pun buat marketing. Tak ada buat. Itu yang kita yang bernyawa, yang berakal ni. Siapa lagi nak dengar kisah yang seterusnya? Apa bondoi tu lalu. Alah, waktu tu macam ni lah kau nak lalu jang. Okey. Okey. Alright. Daniel jangan tersalah pegang perut okey. Alright. So, cuba kongsikan apa pendapat anda. Mungkin anda juga ada kisah seram yang anda ingin kongsikan bersama dengan kami. Tapi kisah seram di Facebook Najib Asadok sangat berbeza. Sebab kita dapat kaitkan dengan marketing. Dia mengikut orang lah. Ada orang mengambil cerita ini sebagai satu kisah seram sampai tak boleh tidur. Tapi kami memilih untuk apakah pengajaran yang kita boleh dapatkan. Marketing, buat orang nampak, siap ada branding Pak Chong. Apa nama? Acong. Siap ada branding Acong. Saya pun baru tahu. Dah berpuluh-puluh tahun ni baru tahu. Okey. So macam
apa respon anda. Okay. Alright, okay. So kita nak pergi lagi ke kisah yang seterusnya. Itu bukan kalau korang nak. Okay. Tapi ini adalah kisah tentang perniagaan. Kita ada 2 kisah kita pada malam ini. Baru kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ada aku kisah. Tak ada gurau. Tok Adi gurau je, tuan-tuan dan puan-puan. Ini Tok Acid, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ya Allah, perangai. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ada yang nak dengar kisah yang kedua? Saya nak anda komen di ruangan komen. Anda suara aku je. Okay. Terima kasih yang komen. Okay. So, kisah perniagaan hantu dalam bisnes. Okay. Kalau tak ada hantu, maksudnya kau lah yang tak buat marketing, itulah pelanggan kau yang lari. Tak buat marketing, pelanggan lari. Itu pun hantu juga tu. Kan? Lepas tu kau yang naik hantu. Cakap Facebook ni dah tak relevan. Kan? Cakap IG dah tak boleh dah buat marketing, copywriting dah tak boleh pakai. Kan? Lepas tu apa yang boleh pakai? Kan, pakai sendiri je lah produk tu. Alamak, macam sakit pula hati kan. Gurau-gurau je tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So, alright. So, tuan-tuan dan puan-puan nak, okay, kalau anda dah ready, saya nak tanya Encik Bayu satu soalan. Okay. Satu soalan dalam perniagaan yang anda juga mungkin pernah dengar cerita ini. Tok Bayu, saya nak tanya lah Tok Bayu. Ya, saya. Silakan. Kisah dia macam ni Tok Bayu. Kau kenapa pandang belakang kadang? Belakang kita langsir. Silakan. Okey. Tok Bayu pernah tak dengar kisah-kisah perniagaan yang menggunakan ilmu-ilmu mistik? Kalau setakat ilmu mistik ni, dulu waktu saya dekat kampung tu banyak. Kita ada yang guna tangkal, ada yang guna wafak. Wafak apa? Yang saya tu WTF tu je. Yang wafak tu kalau tengok dekat dalam Google tu, dia main-main pula. Dia macam berbentuk. Kadang-kadang dia ada yang bentuk binatang. Tak payah search lah tuan-tuan dan puan-puan, tak payah search kalau iman tak kuat. Saya pun tak berani nak search. Tak payah nak search. Okey, teruskanlah Cik Bayu. So jadi wafak ni dia banyak jenis. Ada yang wafak ni untuk tarik pelanggan, ada yang wafak digunakan. Yes. Dia tarik pelanggan punya. Dia macam nak tarik pelanggan.com. Lebih kurang macam tu, nak tarik pelanggan.com. Tapi kalau makan dia rasa biasa je. Itu wafak. Wafak banyak jenis. Wafak ni binatang apa? Dia sebenarnya apa? Daun ke? Tak, dia sebenarnya dia adalah azimat. Yang ditulis. Yang ditulis. Ya Allah Akbar. Kan, korang ni apa-apa pun bagilah tahu dulu. Terkejut pakcik nak. Okey Tok Bayu, ni dekat. So jadi ni nak saya cerita pasal wafak ke macam mana ni? Cerita tentang KSC lain pula jadinya ya. Cerita tentang perniagaan yang menggunakan ilmu-ilmu mistik. Ada satu cerita ni yang ni diceritakan oleh kawan saya daripada bapa dia, sebab bapa dia ni kawan daripada bapa kepada bapa. Itu dah lain bapa dah. Dah lain bapa dah. Okey. So jadinya kawan bapa saya ni dia adalah ustaz dekat tempat ni lah. So tempat tu saya PNC lah, private and confidential lah, saya tak boleh beritahu. So jadinya ada satu petang ni dia ajak anak dia makan goreng pisang. Dia kata dia tak pernah tertarik pun dengan kedai tu. Tapi disebabkan orang datang sampaikan beratur. Lepas tu dia pun ajak anak dia cakap, Afiq, ikut abah jom, kita pergi cuba goreng pisang. Lepas tu yang anak dia ni pun cakap, okey juga bah, kita try. So nak dapatkan seat tu pun dia macam, okey sekejap Encik kita tengok dulu ada seat kosong ke tak. Itu dekat warung biasa tau. So jadinya bila dah ada seat, so diorang duduk dan diorang order, and then diorang tanya, Encik nak makan apa? Saya nak makan benda yang paling special dekat sini. So jadi yang tukang ambil order ni dia cakap yang paling special dekat sini goreng pisang. Goreng pisang Goreng pisang saya ingat sahaja. paling special macam tomahawk, wagyu. Yang itu tak ada lah.
lain pula okey. So jadi waktu dah order and then dia tunggulah cakap goreng pisang pun dah habis. So jadi diorang nak kena masak apa semua. Waktu tengah nak masak tu and then dia hantar dulu ke Peleko. So jadi waktu bapak dia ni nak makan, sebab Nabi pun pernah ajar ada satu ayat, saya pun itulah susah sikit. Ayat di mana kalau kita nak makan, dia ada ayat untuk mencegah daripada benda-benda yang syirik, benda yang tak nampak. Benda tu memang ada. So jadinya waktu nak makan tu bapak dia ni baca, and then dia toleh dekat tempat periuk yang orang tu goreng tu, Tempat masak tu. tempat masak tu ada budak kecil perempuan rambut panjang. Dia tengah jilat dekat dalam kuali tu. Setiap kali cedok tu, time tu lah benda tu jilat. Lepas tu dia nak yang bapak dia ni nak makan ni, lepas tu anak dia pula baru nak masuk mulut, bapak dia dah tepis, cakap jangan makan. So jadi anak dia tanya, abah kenapa? Nanti abah cerita, dia cakap. Lepas tu dia terus angkat tangan, cakap, dia panggil, dek kira. Lepas tu budak tu datang, budak tu tanya, pakcik tapi goreng pisang belum masak lagi, belum siap lagi bajunya. Tak apalah, kira sekali dengan goreng pisang tu, tapi saya tak nak goreng pisang. Kira berapa? Dengan air tak minum, dengan Peleko tu tak makan. So dibayar gitu, and then orang yang ambil duit dia tu pun macam something lah, macam tahu sesuatu. So jadi start daripada tu, waktu dia nak keluar daripada gerai goreng pisang tu, bapak dia ni hentak kaki 3 kali. Dia ada, saya tak ingat lah. Kenapa dia kena hentak 3 kaki? Dia ayat. Supaya tak ikut. Pelan-pelan sikit tutup pintu tu. Betul dah. Okey, lepas tu So jadi dia hentak 3 kali, and then tak lama kemudian dalam lebih kurang 10 minit lebih macam tu, baru kedai tu lengang, tak ada orang. Tapi goreng pisang tu banyak. Start daripada tu lah kedai goreng pisang tu ditutup sampailah sekarang. Itu kisah dia. So maksudnya dia pakai pelaris lah ni. Ya, dia yang tu pakai pelaris. Pelaris pada makanan. Masya-Allah, subhanallah. Itulah tarik pelanggan, itulah cara tarik pelanggan, Cik Rashid. Itu cara tarik pelanggan yang salah. Kenapa kita nak ikut benda yang salah? Tak lepas kita mensyirikkan Allah. Tak bagus macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Moga kita dilindung oleh Allah SWT daripada buatan-buatan syirik, buatan-buatan mistik ini. Kita apa-apa pun kita kena ada amalan Cik Dana, kita pun kena kuatkan dengan amalan. Itulah sebagai pendinding, itulah sebagai ikhtiar kita untuk dapatkan perlindungan daripada Allah SWT. Kita kalau tak buat apa-apa, Allah kan nak lindung kita juga. Kena rajin berzikir. Kena rajin berzikir, solat 5 waktu, benda wajib kena solat. Tadi masa kita sebelum start ni kita sempatlah buat borak dengan Tok Bayu kita ni kan. Kita cakap lah apa benda yang paling menyeramkan kat dunia ni. Jawapan dia apa tahu? Bila orang azan kita tak solat, itulah paling menyeramkan. Betul juga, amalan tak jaga tak jadi apa. Okey. Sebab amalan kurafat ni membawa kepada mensyirikkan Allah dan juga menyekutukan Allah SWT ya. Dan mungkin Encik Daniel boleh bacakan sedikit hadis berkaitan dengan benda ni. So saya ada sedikit hadis yang saya nak baca. Okey, Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan berusahalah dengan cara yang baik. Okey, berusaha dengan cara yang baik. Sesungguhnya satu jiwa itu tidak akan mati sehingga rezekinya diberikan secara sempurna, walaupun lambat. Okey, oleh kerana itu bertakwalah kamu kepada Allah dan berusahalah dengan cara yang baik. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Ya, betul. Riwayat Ibnu Majah 2144. Okey. So, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak tarik pelanggan ini, kita ada cara dia. Tapi saya nak share lah kepada you all semua dengan Cik Daniel kita pada malam ini. Okey. Sebenarnya ada satu perangai yang kita boleh contohi syaitan ni. Betul ke? Yang mana satu tu?
Yang mana satu? Okey, dia macam ni tau. Okey, bila syaitan iblis ni dia dah berjanji dia akan hasut anak-anak Adam ni ke arah kemungkaran. Dan sampailah sekarang dia hasut, never give up. Yes. Never give up. Dia committed lah nak hasut sampai sekarang. Gila, kan? Walaupun tak dibayar commission. Dia committed. So apa yang kita boleh tiru adalah never give up. Yes. Never give up untuk berikan manfaat kepada orang. Betul, setuju. Tak ada reason kita untuk give up, tuan-tuan dan puan-puan, sebab syaitan iblis pun tak give up berikan keburukan kepada orang. Kenapa kita nak give up sebagai manusia hamba Allah? Kita nak give up beri manfaat kepada orang. Okay, itu salah satunya lah. Okay, so don't give up. Okay, never give up. Never give up. Dan carilah jalan yang betul untuk tarik pelanggan. Okay. Okay, tapi saya nak tanyalah Encik Bayu kan, Datuk Bayu kita ni, ada ke cuba share satu perangai hantu yang rajin yang mungkin kita boleh contohi lah. Malam ni pelik sikit lah kita punya sesi. Hantu yang rajin. Hantu yang rajin. Cuba share. Kalau satu yang saya paling nampak yang biasa kita dengar ni toyol. Kenapa sebut nama betul? Sebab dia tak ada branding lagi. Tak ada branding. So toyol ni satu je, dia akan dengar pada arahan pada tuan dia. Mendengar arahan je. Dia mendengar arahan. Dia kata, kau pergi rumah sekian-sekian, aku nak kau ambil barang dia. Tapi toyol ni dia akan pergi. Tapi kalau dalam tu ada beribu-ribu duit, dia tak akan ambil beribu. Dia cuma ambil apa yang tuan dia minta je. Itu. Rajin. Tengok. Fokus pada satu benda Fokus pada satu benda. Yes, betul Cik Daniel. Fokus pada satu benda. Orang suruh tarik pelanggan secara konsisten. Orang suruh tarik apa lagi? Buat FB Live. FB Live secara konsisten ni. Kenapa tak keluar kamera aku ni? Tak habis lagi ke cerita Cik Bayu? Oh, ada lagi? Ada lagi? Dah. Oh, dah habis. Baru nampak. Okay. So konsisten dan juga fokus Cik Daniel. Betul, fokus. Konsisten dan juga fokus. Tengok, benda-benda macam tu pun fokus. Ambil berapa ringgit je lah yang kau ambil. Itu je lah dia ambil. Walaupun tak ada beribu-ribu. Dia tak tukar bisnes lain. Nampak tak siapa yang toy sekarang ni? Dia tak tukar-tukar, dia tak lompat-lompat. Dia buat sampai jadi. Okay, so you all pun kena buat sampai jadi, tuan-tuan dan puan. Never give up. Jadilah usahawan yang rajin. Buat sampai jadi. Seram-seram juga, tapi kami nak anda berjaya dengan bimbingan Tuan Najib As-Sadok pada 23-24 Oktober ini. Okey, iaitu sesi apa? Roket Pemasaran Momentum, gandakan jualan online dan capai 10,000 pertama. Okey, so pastikan anda dapat yang terawal. Okey, sebab Cik Daniel, yang terawal dapat apa? Yang terawal akan dapat bonus 3 hadiah istimewa dari trainer kita. Yes. Dan juga anda terima 30 idea posting dalam media sosial secara percuma dalam berbentuk e-book. Ini khas untuk 3,000 yang terawal. So anda perlu sabar lagi, tak habis lagi. Okey, bonus 3 hadiah. Dan juga anda akan dapat bonus 3 hadiah istimewa daripada trainer Encik Syakirin, Encik Nas dan juga saya sendiri. Okey. So apakah hadiah tersebut? Hadiah tersebut adalah Encik Syak bantu anda runkan FBX anda sehingga dapat 500 follower. Okey. 500 follower. Cik Syakirin bantu anda runkan FBX anda capai 500 follower tanpa anda mengeluarkan apa-apa kos. Kos kami yang tanggung. Okey. Dan juga Cik Gunas, dia bantu anda, dia akan pilih peserta yang bertuah untuk dibantu, dibimbing dalam brand makeover. Kita redesign logo anda, kita redesign balik poster-poster anda. Okey, dan juga saya akan memilih 5 orang untuk saya coaching tentang sales. Dan kalau dia ada ejen, dengan ejen-ejen dia sekali saya boleh coaching, insya-Allah. Yang penting anda adalah peserta Roket Pemasaran Momentum 23 dan juga 24 Oktober. Okay, alright. So nak daftar dekat mana? Nak daftar di naktarikpelanggan.com. Dan untuk jadi pemenang, tuan-tuan dan puan-puan, untuk jadi pemenang, apa yang anda perlu buat adalah kongsikan tiket anda.
Okey, kongsikan momen anda ataupun bukti anda adalah peserta Roket Pemasaran Momentum. Anda letak hashtag di posting anda, iaitu hashtag gandakan jualan, hashtag peluang kedua, hashtag momentum internet, hashtag ORM Najib Asadok. Okay, so sesi ini kalau nak ikutkan nilai dia adalah RM10,000, tapi anda boleh dapatkan hari ini serendah 30 sahaja. Okay, nak dapatkan di mana? naktarikpelanggan.com. So sekian saja daripada saya, Rashid Mamat, dan partner saya Daniel Azhar. Alright, Momentum Internet, empower your success. Nama aku Mustaqim. Aku buat bisnes tapi susah nak dapat untung. Jadi aku ambil keputusan untuk dengar kata kawan baik aku untuk berjudi. Tapi apa yang jadi? Aku kalah. Kalah dalam perjudian. Kau saja siapa untuk buat macam tu? Kau yakin ke yang tu boleh buat? Kau pastilah Bomo boleh tolong aku. Bomo mana boleh bagi aku duit? Pun bang jago.